tentang pergerakan dalam solat itu perlu ada dalil. Jadi mungkin satu kaedah dalam fiqh yang mengatakan bahawa al-asl ibadat haram, setiap ibadat itu bermula dengan haram kecuali dia datangkan dalil. Kemungkinan dalam kitab Syekh Albani pun ada menyebut tentang hadis menyebut sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kalaulah kita katakan bahawasanya pandangan Albani mengatakan yang lain itu semua sahih, yang ala sadri itu merupakan sahih. Apakah ini menyalahi dengan kawaid fikih tadi? Ataupun kedudukan yang mana pandangan yang Ustaz beritahu tadi bahawasanya ra'yu pandangan ulama atau pandangan para sahabat tadi merupakan dalil kepada luasnya kedudukan meletakkan tangan atas mana-mana tempat antara sadri dengan surah. Bab fiqh ni saya tak boleh cakap banyak lah, bukan bidang fiqh kan. Tanya Dr. Mazli ya. Tapi saya tertarik dengan hadis tu, sallu kama ra'aitumuni usolli. Bermakna sekarang ni kalau kita nak faham hadis tu, kita semua tahu bahawa hadis tu adalah sekumpulan sahabat dia datang daripada luar dan bermalam di Madinah, dan Nabi bagi macam beberapa nak ajar cara ibadat semua benda, dan Nabi cakap sallu kama ra'aitumuni usolli sebagai nak sembahyang, tengok macam mana aku sembahyang. Sembahyanglah begitu. Kan? Tetapi para ulama kita fahami bahawa mereka menyebut bahawa bukan hadis tu saja hadis solat. Banyak lagi hadis. Itu lebih kepada syiar. Satu syiar sembahyang ikut Nabi. Tapi adakah para sahabat ni, kalau kita kata begitu, adakah mereka ikut sepenuhnya sebiji macam Nabi? Adakah para ulama mengatakan bahawa setiap pergerakan Nabi adalah rukun? Kalau kita bincangkan balik, sebenarnya ulama mengatakan setiap pergerakan Nabi ada yang rukun, ada yang bersifat tidak rukun, ada yang bersifat bahkan lebih pada tu keperluan. Jadi waktu kita memahami, saya setuju dengan maksud kita memahami Quran dan hadis mengikut salafus soleh, ialah kita memahami mengikut para sahabat, tabi'in dan para ulama mazhab semua, supaya kita boleh letakkan nas pada tempat dia. Kita tak ambil kaedah baru. Sebab kalau kita faham sallu kama ra'aitumuni usolli secara begitu sahaja, kita akan faham bahawa semua perbuatan dan bacaan dalam solat adalah wajib, rukun. Tapi tak begitu. Tak begitu. Dan seolah tidak ada kepelbagaian, ataupun seolah semuanya dihimpulkan sekali. Sedangkan ada kepelbagaian hukum. Benar hadis tu perlu difahami betul dengan konteks dia dan sebagainya. Dan benar kalau kita lihat para sahabat, dia tak akan buat benda yang menyalahi apa yang Nabi buat. Confirm lah. Jadi bila kita kaitkan dengan benda-benda ni, kita faham bahawa sahabat lebih memahami bagaimana solat Nabi, dan daripada kefahaman itulah yang kita ambil. Walaupun nas tu ada ke tak ada, tak apa. Sebagai contoh mudah, dari mana hadis yang sahih kita ambil, tegur imam kalau dia salah pergerakan atau bacaan. Ini disepakati tidak ada hadis yang sahih, tapi dibuat oleh sahabat. Dan adakah hari ini kita akan mengatakan sebab tak ada hadis sahih kita tak tegur? Beberapa benda, qunut witir bulan Ramadan, adakah hadisnya sahih dalam Bukhari, Muslim dan sebagainya mutawatir? Ini orang yang tahu saja akan faham bahawa hadis yang sahih ada, tapi ia mesti difahami dengan sahabat dan para tabi'in dan para ulama. Itu baru tepat. Dan kepelbagaian itu ada dalam diri Nabi sendiri. Kan? Contohnya hadis sahih tentang mengangkat takbir. Ada sampai bahu, ada sampai telinga. Ini semua orang terima. Kedua-duanya hadis yang sahih. Bermakna ada kepelbagaian sendiri dalam hadis-hadis. Maksudnya kita tak boleh macam sallu kama ra'aitumuni. Macam tu juga hadis yang saya sebut, idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulu muadzin. Hadis Bukhari dan lain-lain. Kalau dengar azan, sebutlah seperti mana disebut oleh muadzin. Kenapa kita sebut hayya 'alas salah? Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Sebab ada hadis lain yang menyokong dan menjelaskan hadis. Begitu juga dengan hadis la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah tidak ada di bumi orang yang bercakap Allah. Bila kita cari riwayat, rupanya riwayat itu ringkas. Yang jelasnya adalah la ilaha illallah.
Maksud tidak ada orang Islam ketika berlakunya kehancuran bumi. Kalau orang sebut tu Allah, Allah dia tak masuk Islam. Dia sebut la ilaha illallah boleh masuk Islam. Bila kita kaji balik riwayat, rupanya ada riwayat yang ikhtisar. Hatta la yuqala fil ard Allah. Sebenarnya ialah hatta la yuqala fil ard la ilaha illallah. So kadang-kadang benda ni kita kena saya tak kata kita nak ajar siapa-siapa, tapi ulama telah tetapkan kaedah. Ulama telah tetapkan kaedah bahawa, dan yang menarik Tuan Haji kami sebut, dalil tu apa? Adakah semata-mata teks Al-Quran tanpa pentafsiran? Adakah semata-mata teks hadis tanpa huraian? Itu kena kita pilih. Mungkin yang terakhir. Masuk lalu, cuba masuk lalu. Okey. Kita kena lihat di komen, kita lihat teks Albani yang first time saya membaca masa saya undergraduate di Iskandaria University pada tahun 1990, first Gulf War itu sendiri. Pada masa itu still saya anggap satu masterpiece, tapi kita tengok konteks di mana kitab ini ditulis. Pada masa itu budaya terlalu mengikut, bila kita solat kita ikut budaya masa kini, ikut guru cakap, ikut ulama cakap. Jadi Albani metodologi sangat-sangat kena pada masa itu, kerana dia kata mengapa melihat ulama cakap, kalau kita semua kata kod ulama sana, kod ulama sini, semua jadi halal, semua jadi boleh, ya? Ulama kontradiksi ada satu sama lain. Jadi dia kata untuk solve masalah kontradiksi, solve masalah konflik, kita kena kembali pada Al-Quran dan hadis, di mana semua ulama agree on that, ijma ulama. Jadi that's why setiap pergerakan dia kod hadis, setiap pergerakan dia kod hadis, and because of that he is known as a literalist hadis. Literal kan hadis itu sendiri. And tetapi apa yang saya nak highlight di sini ialah bagi saya Albani tak seliteral macam Bin Baz. Bin Baz lagi literal, di mana bagi dia meletak atas dada itu bukan sekadar pada selepas takbir itu letak atas dada, tetapi Sami Allahu liman hamidah pun letak atas dada. Because selepas Sami Allahu liman hamidah letak atas dada, Qiyam juga. Qiyam juga. Jadi kat sini seolah-olah what they call hadis itu bukan sekadar untuk hadis tu salah, kalau nak jadi literal lah, talk about literalist lah. The literalist movement di dalam Salafi movement itu sendiri nak bila bergantung pada hadis sahaja dan meletakkan amalan salaf itu salah second place atau ke tepi. Krisis dia ialah how do you solve the problem tentang idea-idea macam Bin Baz lepas Sami Allahu liman hamidah meletak atas dada. Tapi Albani tak agree kan? Tak agree kan? So ada kontradiksi di sana. Sejauh mana, to what extent we can go far apabila kita dah jadi literalist hadis, sejauh mana meletakkan amalan salaf itu sendiri. Tetapi kalau kita guna amalan salaf juga, ada satu masalah juga timbul, di mana kita akan membuka pintu untuk orang quote kata ulama untuk justifikan ini halal, halal. Satu masalah. The pintu untuk fitnah, pintu bid'ah juga akan terbuka luas, kerana ulama dulu pun ada yang kata satu amalan bid'ah, yang lain pula kata ini sunnah. How do you solve this two methodology yang berbeza, yang sama-sama ada kelemahannya? Ini yang saya kena buat, nak bincang ramai lagi, nak solve ni. Bukan tak logik lah saya nak boleh bagi jawapan, sebab saya pun nak memahamkan soalan tu. Saya tahu Sifu ni teman siapa. Cuma yang saya boleh bagi pandangan yang sekadar untuk ajak berfikir lah. Ajak kita fikir ialah sebenarnya tak mungkin kita boleh kembali kepada Al-Quran dan hadis semata-mata tanpa huraian ulama. Pertamanya tak mungkin disebabkan Quran itu sendiri menetapkan ia dihuraikan oleh hadis. Satu kan, untuk Nabi menjelaskan, Nabi sebagai penjelas kepada Al-Quran. Kemudian Quran sendiri tak akan dapat difahami kecuali kita memahami bahasa yang digunakan pada waktu itu kan. Maksudnya kita nak faham Quran macam mana kalau kita direct pergi pada Quran. So ini kembali kepada persiapan kita untuk memahami Quran dan hadis kan. Maksud okey, tak apa, syiar adalah kembali kepada Quran hadis, tapi semua yang mengikut yang mempromotkan fahaman salaf, tak kira lah siapa-siapa pun, dia akan mesti quote Quran dan hadis mengikut fahaman salafus salih. Kenapa dia sedar betul ni? Tak kisahlah ada orang setuju tak setuju, tapi saya setuju secara umum. Memang tak mungkin kita boleh faham Quran dan hadis
tanpa merujuk kepada sahabat dan tabi'in dan semua. Tak mungkin. Sebab mereka duduk di zaman tu, mereka faham, dan Nabi juga menyerahkan kepada mereka untuk memahami benda tu, dan untuk menyerahkan mereka untuk memahamkan orang lain. Itu tak guna Nabi hantar mereka jadi pendakwah di sana sini. Ya. Maknanya mereka adalah yang boleh bawa benda tu. Jadi bila kita cakap macam tu, tapi sayangnya kadang-kadang yang gunakan syiar ni, dia kembali kepada Quran dan hadis saja. Dia kata dia guna fahaman salafus soleh, tapi bila kita bagi fahaman salafus soleh, contoh dalam isu ni, ada sebahagian lah, saya tak kata semua, ada sebahagian yang tak mau terima. Jadi ke mana syiar kita tadi? Bagi yang belajar hadis lagi jelas, kita cek sahih dhaif hadis ni guna apa? Di antara satu cabang ilmu yang kita perlu gunakan, saya tak katakan segala-gala, tapi satu cabang adalah jarah ta'dil. Jarah ta'dil datang dari siapa? Siapa yang cakap rawi ni dhaif, rawi ni siqah, rawi ni apa? Siapa yang cakap? That mean you boleh ke cek rawi tu? Bagaimana imam-imam tu cek? Sebab kita kata kita tak boleh ikut ulama kan. Mungkin dia salah, okey, kita cek sebelum tu boleh. Macam mana kita nak cek tak ada kelengkapan? Kita tak hidup zaman tu, tak kenal suasana zaman tu. Hadis yang pakai kita pun dalam bentuk bertulis type cantik, ada baris semua. Zaman tu dia salin hadis kalau 100,000 kali lah, 100,000 hadis lah dia tulis dengan tangannya. Dia salin lagi buku tu, diulang lagi salin. Orang minta buku, orang tu kena salin pula. Dia tak ada photostat ataupun beli dan sebagainya. Download lagi tak ada. Kan? Mana sekarang kelengkapan kita fikirkan juga, kelengkapan kita. Kan? Bolehkah kita memahami Quran dan hadis tanpa kelengkapan ni? Saya rasa semua orang tak setuju. Tapi syiar dia begitu. Syiar dah betul lah saya rasa. Tema tu dah betul. Kembali kepada Quran, okey. Yang membuka ruang pula sebenarnya dia tak kembali juga. Dia kembali kepada pendapat yang dia suka dia ambil. Ini tak kena juga. Dalam manhaj ilmi kita bukan kembali kepada yang kita suka dan kita cari. Dulu kita pernah bincang pasal yang perempuan jadi imam tu kan. Rupanya dia salah quote pun. Imam-imam yang dia kata kononnya menyokong tak cakap macam tu pun. Sebab tu kadang-kadang kita terlampau nak cari sampai kita dah ada dah putusan kita cari itu hanya untuk memuaskan apa yang kita nak. So sekarang ni kita cari betul-betul apa yang kita nampak sekarang depan mata kita. Itu cerita. Sebab tu kita kena, saya bangkitkan hal ni kerana apa? Kita memang nak pegang pada sunnah. Saya ulang balik kata-kata sahabat, kita juga nak orang yang lebih faham sunnah daripada kita. Sahabat tu guna Quran, Nabi lebih faham Quran, kita guna sunnah, sahabat, tabi'in dan ulama' terdahulu lebih faham sunnah daripada kita. Itu maksud saya. So kalau krisis timbul mana lagi besar maksudnya? Kalau saya akhafu dararain lah. Kita ambil akhafu dararain lah. Sama ada kita mengatakan ulama' sekarang ni semua tak kenal dengan sunnah, atau kita mengatakan macam mana? Kita nak kata ulama' sekarang tak kenal, kita saja yang kena, atau kita kata kita salah, ulama' salah betul. Saya rasa akhafu dararain lah. Akhafu dararain. Adalah Abdul Aziz salah, Imam Ahmad betul, Imam Syafi'i betul. Itu lebih darar, lebih rendah. Kalau kita mengatakan Imam salah, Ustaz adalah betul, kamu teruk lah ni. Ini dah sampai ke tahap. Itu maksud saya. Saya nak semua faham maksud saya tu. Okey, jadi kita punya segmen analisa kita sampai di situ saja. Memang bila nak mula tu, kita nak warm up tu susah. Tapi bila dah start tu, dia tak mau berhenti, susah nak berhenti. Jadi, tapi itu saja masa yang kita ada. Kita akan berehat 5 minit untuk ada siapa yang nak ke tandas, nak minum air, nak fikir soalan dan sebagainya. Dan kita akan sambung 5 minit dalam pukul 11.45 insyaAllah.